lain lah. Merujuk, kita sudah bincangkan mengenai sekolah bukan penjara. Kemudian kita ingin bincangkan pula mengenai universiti bukan kilang. Apa maksud universiti bukan kilang? Adakah universiti itu sebuah kilang? Jika kita pergi universiti, kita tak nampak pula asap-asap kumpul-kumpul keluar daripada universiti, betul saudara? Dr. Mazli di forum yang lain pernah mengatakan, dia memetik daripada Profesor Syed Nakib Al-Atas, bahawa universiti-universiti sekarang ini hanyalah menjadi kilang untuk melahirkan pekerja-pekerja berasaskan pasaran. Maksudnya, di Malaysia kita memerlukan 500 doktor, 600 jurutera, 30 cikgu. Jadi universiti-universiti ini menyediakan silibus-silibus untuk mengeluarkan untuk memenuhi pasaran pekerjaan. Soalan yang lain pula timbul, jika kita tidak memenuhi pasaran pekerjaan, graduan-graduan nak kerja apa? Jadi kalau di Malaysia ini kadar unemployment adalah 3.4% mengikut statistik semalam. Jadi itu persoalannya, adakah universiti ini bukan kilang? Dan jika universiti adalah kilang, apa salahnya? Apakah negatifnya untuk kita menyediakan graduan-graduan mengikut market? Kalau kita tidak menyediakan graduan mengikut pasaran, mereka tidak ada kerja pula. Jadi perbualan ini saya sangat minta Dr. Mazli untuk memulakan forum ini. Dia bila cerita tentang market oriented atau universiti sebagai kilang, dia bukan hanya sebab dalam hard sciences ya, bukan dalam sains keras saja. Contohnya orang engineering ataupun dalam IT dan sebagainya, malah turut menjangkit di dalam fakulti-fakulti pengajian Islam juga. Betul. Market mahukan Islamic banking. Jadi ada satu kursus Islamic banking. Jadi ustaz-ustaz ramai minat dari Islamic banking sebab boleh jadi kaya. Okay. Market perlukan kepada halal industri, kan? Kita buat program untuk halal. Jadi diikut. Memang akhirnya universiti hilang apa dinamakan sebagai roh universiti. Baru-baru ni saya berada di Oman waktu tu, bukan Malaysia kini, Selangor kini hubungi. Dia kata apa komen tentang forum di UM yang dibatalkan, yang Nuriza, Ustaz Kamalan Nazan dan juga siapa, ada 2-3 orang lain. Okey. Dan dia ustaz, dia datang waktu semayang hajat apa tu, UMNO Wat di Kuala Selangor, kan? Okey. Apa tu, dan itu bukan saja di UM. Sepatutnya Isnin ini akan ada forum di UIA yang melibatkan Dr. Azri, Khairi Jamaluddin, Raja Iskandar dan siapa juga turut dibatalkan. Ridwanti, lelaki Melayu terakhir. Siapa dia? Tadi dia sahabat saya. Dan saya usik dia sebab dia pakai songkok, saya tak pernah pakai songkok, kan? Jadi bila kita lihat dekat sini, saya jawab dengan, saya beritahu kepada Selangor kini tu, saya kata universiti ini sepatut menjadi tempat suci, sakral untuk percambahan idea dipertandingkan, idea dicabar, idea dipertahankan. Tetapi apabila adanya tangan-tangan kotor menghalang perkara-perkara percambahan idea dan sebagainya ini, maka universiti telah diperkosa, telah dirogol dan hilang semangat universiti tersebut. Apabila berleluasanya budaya bahawa ni listen yang banyak mendaringi dekat universiti, maka dengan sendirinya universiti hilang rohnya. Ibarat jasad yang ada mungkin cantik di luar, tetapi ianya tidak bernyawa, laksana patung lilin di Madam Tussauds. Okay. Nampak macam Beckham, tetapi sebenarnya patung lilin. Jadi bila sebut tentang universiti sepatutnya melahirkan orang-orang graduan yang boleh berfikir. Seperti mana kita sebutkan, melahirkan Marco Polo, pencarian ilmunya tidak berkesudahan. Kalau nak kata peluang kerja dan sebagainya, gagallah sesebuah universiti kalau mereka tidak dapat melahirkan graduan yang boleh create kerja sendiri dan ada confident pada diri untuk kerja di dalam bidang apa, walaupun tak sama dengan apa dia belajar. Chancellor kepada University of Durham, ni tempat pondok saya belajar dulu, untuk dapatkan
PhD. Di dalam ucap tama beliau ketika majlis convocation, Bill Bryson, untuk siapa yang rajin baca buku putih mungkin kenal dia, Prof. Bill Bryson. Jadi antara wasiat beliau, dia macam wasiat Hasan al-Banna kan? Wasiat Bill Bryson kepada graduate, dia kata, jangan kerja di bidang yang kamu belajar, tetapi kerjalah di satu bidang yang kamu dapat mencabar ultimate maksimum potensi pada diri kamu. Dia kata dunia ini terlalu luas untuk kamu kongkong dengan apa yang telah kamu lalui sebanyak 3 ataupun 4 tahun itu. Keluar daripada comfort zone, baru pada waktu itu kita akan lihat kemampuan diri kita yang sebenar. Dan yang paling penting sekali ialah bukan sekadar kita lahirkan graduan yang boleh nak bekerja saja, tetapi graduan yang boleh memberikan apa yang dia dapat, cara berfikir di universiti untuk mengubah masyarakat kepada arah yang lebih baik, untuk mengubah cara fikir masyarakat. Ataupun istilah seperti mana Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan, minal haq ilal khalq, daripada Tuhan ilmu itu kepada manusia. Mungkin kita boleh ambil sedikit contoh pada Farabi ya. Guru kedua kan. Farabi seperti mana 100 tahun sebelum itu Al-Kindi ya? Mereka ini kalau orang lihat sebagai ahli falsafah, saya melihat mereka daripada sudut yang lain, iaitu sebagai ahli muzik, yang mereka menciptakan not muzik, disiplin ilmu muzik itu sebagai percambahan terhadap ilmu matematik. Sebab itu kita lihat di ancient university, di universiti yang lama, sekolah muzik itu, Department of Music masih lagi di bawah School of Mathematics. Kerana itu ada rasio dekat dekat muzik itu, ratio itu maksudnya rational. Sebab muzik itu berdasarkan mathematical formulation. Yang penting, saya bukan nak cerita tentang muzik ini. Yang penting kalau kita lihat dekat situ, muzik telah berjaya dikeluarkan oleh dua tokoh ini daripada kegunaan mereka yang paling primitif, iaitu untuk berhibur. Ada orang kata, apa ni ustaz ni cakap muzik kan? Ini muzik yang macam Lady Gaga ke ataupun macam Cat Perry. Saya kata, I don't call that music, I call that noise. Itu hingar, itu bising kan? Itu bukan muzik. Itu sebahagian daripada budaya kapitalisme, konsumerisme. Okay. Untuk melakukan golongan pemuda kan? Muzik dalam bentuknya yang paling tinggi, beyond consumerism, beyond capitalism, ia digunakan untuk mengembalikan makna kemanusiaan. Apa jasa dua orang, Al-Kindi, Al-Farabi, dan kemudian diikuti oleh Ibn Sina. Dalam buku Al-Qanun Fiktif, dia letakkan 12 chapter berkaitan muzik. Buku perubatan cerita muzik. Al-Kindi, Farabi dan Ibn Sina yang ikut selepas itu, mereka telah menemukan kaedah music therapy. Muzik diletakkan kepada penggunaan yang paling tinggi untuk memberikan khidmat kepada masyarakat, untuk mengubati penyakit. Sebab itu kita lihat di zaman sejarah Islam, di zaman ketanamudan Islam, terdapat hospital yang dipanggil sebagai Bimaristan, ataupun di kawasan utara Afrika dipanggil sebagai Moristan, ataupun di kawasan Uthmaniyah dipanggil sebagai Darul Shifa, yang bukan di Bangi itu. Di hospital-hospital yang memberikan perkhidmatan percuma dan tidak dimiliki oleh daulah. Kadang bila ingat hospital percuma mestilah dimiliki oleh daulah. Tidak. Perkhidmatan percuma dibiayai oleh masyarakat kepada masyarakat, dibiayai oleh pembesar-pembesar kepada masyarakat. Terdapatnya wad-wad khusus yang dinamakan sebagai wad untuk music therapy. Boleh pergi ke Edirne di Turki yang bersepadan dengan Bulgaria. Hari ini terdapat lagi kompleks hospital, kompleks Darul Shifa Sultan Bayazid. Kita akan nampak penggunaan muzik sebagai alat untuk terapi kepada orang-orang yang sakit. Ini salah satu poin yang saya nak katakan, bagaimana graduan universiti yang sentiasa dilatih untuk berfikir dan berfikir untuk membawa perubahan dalam masyarakat, memulangkan semula kepada masyarakat, mereka boleh menjadi kreatif kalau diberikan peluang. Wallahu a'lam. Saya nak timbulkan satu perkara ya, is klasik lah. Tentang critical thinking. Saya ni gagal di dalam matematik. Kalau saudara-saudari belajar matematik dulu, saya masa sekolah tu, cikgu selalu kata, let the number be X. Ingatlah, let the number be X. Saya tanya cikgu tu, why should be the number be X?
You understand? They never respond to me, and I fail all the time in mathematics. Betul tak? It is a philosophical question. Kalau mereka terangkan kepada saya ketika saya kecil, saya very critical. Kenapa cikgu kita mestikan X? Kenapa tak 10? Is it not? It's a very valid question. Sampai sekarang saya cukup marah lagi apabila saya jumpa let the number be X. Saya tanya dia, Sir, why that the number should be X? No, let the number be X. No, wait now. Saya cakap, why should be X? It is supposedly to be the beginning, permulaan perbincangan ilmiah dari saya yang berumur 15 tahun. Betul tak? Nasib baik dia tak bincang, kalau tidak lagi ganas saya pun. Dan kemudian tentang ratio, ya, tentang ratio. Kenapa sebenarnya keilmuan-keilmuan ini dicakapkan ratio antara guru dengan murid? Seperti Adiputra tu hanya 5 orang, Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kosturi, Hang Dikit, Hang Likiu. Ada orang tak tahu siapa sejarah Melayu ni? Resign jadi Melayu. Tolong, takkan jawatan jadi Melayu. Okey. Jadi orang panjang. Jadi kalau tengok universiti, ya, orang kata kenapa Oxford University, Cambridge University so excellent, far excellent. Okey, saya ceritakan ya. Oxford, Cambridge ini dia 1 murid 3 profesor. Is the ratio. So dia, saya belajar dulu bukanlah di Oxford atau di Cambridge, tapi saya belajar tu satu saya cikgu saya, kami ada 16 pelajar, kami ada 15 guru. So the ratio itu almost 1:1. Satu je. Dan ini very important. Jadi jadi pembelajaran itu. Jadi sama ada universiti sebenarnya, saya tak melihat. Di zaman saya belajar dulu, saya nak terangkan ya. Di zaman saya belajar dulu di Universiti Malaya, saya masuk 1971. It's a very, very exciting time. It's not a boring time. Forum-forum macam ni tak adalah buat di Dewan Bahasa, di Dewan Cina tu. Apiang semua tu lah. Haprak tempat-tempat tu tau. Dewan Kuliah F, Dewan Tengku Chancellor. That is the place where we debate things. Seperti kata, di universiti kita seharusnya perbincangan ini seharusnya di Dewan Kuliah F, di dataran, di Dewan Tengku Chancellor ataupun di kuliah lain. Bukan di Karangkraf ni. Bukan nak hinakan. Tapi kerana saya selalu cakap, di Dewan Cina pun kadang-kadang saya cakap, bukan, tempat ini bukan gedung keilmuan. Memang lain surat khabar. Tapi seharusnya di universiti itu adalah membincangkan keilmuan, di mana idea, pandangan, pendapat, eksperimen dicuba dan diduga dikoyakkan atau dinobatkan sebagai cabang ilmu. Itulah peranan universiti. Bukannya nak jadi Vice Chancellor, nak jadi ketua bahagian. Ini nak jadi Vice Chancellor, nak jadi ketua bahagian, nak jadi calon, nak jadi ini boring betul lah universiti sekarang. Jadi universiti, it is a very exciting place. Seharusnya exciting, where ideas. Saya sekali dengar cerita lah, ada orang kat Cambridge tu, berjalan tepi sungai tu, dia kata sedang terdengar percakapan dia tau. On the 13th point, kata, perkara yang ke-13. Dia berjalan tu, perkara yang ke-13 dah cakap tak. So that is where university is all about. Kerana itu, the Oxford debate. Selalu orang kata Oxford debate. Kita dulu ada di Universiti Malaya tu the Great Economic Debate. Kita dah ada tradisi tu, dah hancur semua dah. Kita ada tiap-tiap malam Rabu ada talk and forum. Ada forum perbincangan keilmuan kita tu. Kita jemput semua cabang, politician, tak politician, yang nak jadi politician, Pak Lebay, Pak Haji, tak nak jadi Pak Lebay, tak nak jadi Pak Haji, semayang, tak semayang, semua datang. Semua yang bersunat, yang tak bersunat pun datang. Semua boleh datang, memberikan. Kelab Sosialis ada, Persatuan Bahasa Melayu ada, Persatuan Bahasa Cendera ada, Persatuan Bahasa Tamil ada, Ekonomis. Semuanya bebas untuk memanggil berceramah. Buka je dewan, book je dewan, boleh. Tidak ada nak kata dah China lah, TNB nak bagi TNB pula, China Chancellor lah, apalah. Tak ada, nothing of that sort. Jadi ketika itu
Graduan-graduan itu tidak merasakan universiti sebenarnya kerana mereka ada perkara-perkara yang mereka suka buat. Kalau mereka suka buat kuliah, alhamdulillah, pergilah kuliah, duduklah situ. Kalau mereka suka beratip-beratiplah dekat sana, dekat Masjid Ar-Rahman tu. Kalau dia suka memancinglah dekat Tasik Universiti tu. Kalau macam saya suka demonstrasi, pergilah demonstrasi. Jadi tempat universiti tu. Yelah, tu pasal tak ada awet kan. Gagal lah kan. Jadi kali itu universiti itu is a very exciting place. Jadi semua itu the debate. It is an idea. Sekarang ini apakah terapan dia? Tak adalah. Saya tengok student union ni kan tak adalah dengan baju batik, lengan panjang. Oh, boring betul lah tengok kan. Dia dah lah takut. Dia dah dari universiti kan. Universiti, saya cakap universiti sekarang ni, anak-anak muda sekarang ni, mereka ini telah dituakan, telah dijadikan pak lebay, bukan pak lebay macam ni lah. Dia pak lebay cool. Mereka telah dituakan, telah dijadikan pak lebay sebelum masanya mereka menjadi pak lebay. Pak lebay umur 18, pak lebay apa? Kita 18 tahun rock and roll. You have to go live. Itulah kerana universiti itu jadi boring dan membosankan nak keluar. Itulah saya tanya lah, taklah boring 3 tahun. 3 tahun kat Universiti Melaya, saya 5 tahun kat Universiti saya, tak cukup lagi tau. Kerana sedapnya duduk Universiti saya, tak ada tanggungjawab, duduk ramai-ramai, ada aktiviti. It's a very, very exciting growing. Keadaan pembesaran yang exciting. Tak untuk saya bukan berat. Hari ini bang betul seperti kata kawan saya tadi, bahawasanya it is a market forces. Market forces ini kerana memang dia jadi tempat kilang. Oh, lawyer semua nak jadi lawyer lah. Jadi seperti saya cerita naratif saya tadi tentang saya dengan Makcik Bagum tadi, to be yourself. Telah tidak ada lagi. Semuanya orang sekarang ni, saya nak cerita lah. Saya nak cakap semuanya. Saya dengar cerita, saya tanya budak ni, dia form 5 kata lepas ni, oh, saya nak cepat ni, nak express, nak masuk ni. Kenapa nak masuk? Saya tak nak diploma, nak save 2 tahun. Saya nak save 2 tahun ni nak buat apa ni? What is the... Saya tak faham konsep saya nak save 2 tahun dah. What is the point? To rush to where? Where you want to go? Where you want to go? You want to ride your big mega modern campus or what? Tak ada. Saya tak nak. Kalau kita Kopus, bukan Kopus. Kalau dia nak tu, dia nak cepat-cepat, dia express. Oh, kalau kita masuk dapat matrik ni tak payah tahu. Why? What is the idea? The idea of university, seperti kata Mazli tadi. Saya juga dulu, saya nak cerita sejarah lah. Saya juga dulu pernah mengajar universiti, Akademi Seni Kebangsaan. Tapi dah kena buang. Aswara, ya. Saya pelik ajaib. Saya masuk situ, di depan kuliah tu ada tulis peraturan. Rambut tidak boleh panjang, tidak dibenarkan pakai seluar pendek, tidak boleh dibenarkan pakai jin koyak, tidak boleh pakai sebab. This is film school. Budak-budak semua ni semuanya rock and roll. You tak buat itu apa jadinya? Nampaklah undang-undang tu tak sangkut paut, tidak ada bersangkutan. Kena pakai. Yang paling sekali, you tahu tak siapa ada UUM sini? Diwajibkan pakai cangkuk tali leher. Boleh. Kerana ini universiti korporat. You see, that's the whole idea. It is true. Dia percaya kan salah. And as usual, it's not exciting. Jadi kita harus mengembalikan kembali otonom universiti. Saya nak cerita tentang otonomi universiti ya. Ketika saya 71 sampai 74 Universiti Melaya otonomi. 12 roundabout dalam pantai tu polis tak boleh masuk. Special branch masuklah, dia menyamang. Tapi kereta polis tu kejar-kejar motosikal tak ada lesen tu, lepas tu dia pusing balik. Tak boleh masuk. It is autonomy university. It is really the decision of the Vice Chancellor, the decision of faculty. Tak ada orang kena buang kerana demonstrasi. Saya masuk jail ketika saya student lagi. Saya masuk 2 minggu di tak ada. Tak ada universiti kata memalukan universiti. Saya bukan telanjang. Dia kata sekarang kan memalukan universiti. Budak ni telanjang kan? Kalau telanjang tu tahulah, telanjang punai dia kecil kan. Malulah universiti. Kalau dia telanjang besar, membanggakan universiti.
I'm very sorry. Okay. Okey. Jadi sekarang ni banyaklah tu kes kan. Ada apa tu yang UKM 4 tu semua. Saya tak faham konsep itu untuk menekan anak malah. Jadi kerana itu tidak tertarik lah. Tidak tertarik untuk universiti. Jadi permasalahan sekarang kita anak-anak muda ni, saya kalau betul tu tolonglah ya, janganlah jadi lebay sebelum kami dilebaikan. You are young in university. It's so many possibility. Al-Kindi, Al-Farabi, Socrates, Marxism, Leninism, Leninism, semua Leninism dia dia saya Leninism, dia Leninism. Berbeza dia, jangan silap faham ya. You ada recording ni, berbeza. Lenin, John Lennon, Lenin, Vladimir Lenin. Okay? Television ni nanti dirakamkan, laporan kena buang universiti nanti. Lepas tu minta kerja jadi cikgu. Okey. Ini Ustaz cool. Okey. Jadi kita harus kembalikan kembali. Saya harap ya, saya betul-betul bercita-cita satu hari kembali kita dapat mengembalikan kecemerlangan di universiti, lembaga-lembaga universiti ini, supaya kita, anak-anak kita ni ya, kenapa kita seksa mereka, kenapa kita tidak beri mereka peluang, kenapa kita benci sangat pada anak-anak muda ni. Di kampus inilah mereka harusnya mencari. Karena itulah saya ni cukup benci dengan United Malay National Convention. Satu saja. Betul. Saya satu saja sebab kenapa saya benci kepada United Malay. Bukan saya nak jadi menteri, bukan saya nak ada tanah, bukan saya nak minta kontrak, bukan. Saya benci pada dia kerana dia bodohkan orang Melayu. Itu saja. Kalau dia cerdikkan orang Melayu, kerana dia bodohkan. Budak-budak muda ni sekolah, universiti semua dah bodoh. Bang, saya nak ceritakan pengalaman saya. Di Kuala Terengganu, saya pergi sebagai pengatur untuk temu bual bakal anak mahasiswa ke Aswara. Saya tanya budak perempuan ini. Saya tanya, saya nak pastikan dia ni betul-betul minat untuk belajar di Aswara. Okey. Saya katakan, saudari, boleh tak saudari yakinkan kepada saya kenapa kamu tak masuk ke Aswara? Dia duduk 2 minit, 3 minit pun dia tanya, apa itu yakin? Katanya. Dia tanya saya, apa itu yakin? Yakin, perkataan yakin itu pun dia tidak tahu lah. This is not French, my friend. Je ne parle pas le français, je parle Melayu. Wah, c'est très bon Melayu. I was shocked. Yakin itu pun tak tahu. Saya kata, tolong yakinkan saya, kenapa kamu nak belajar? Dia tanya, yakin itu apa? This is the situation. Saya itu kan, ketika itu saya nak bunuh diri tau. Saya kata, saya tak nak jadi Melayu. Kenapa? Anak bangsa saya sendiri yang nak belajar dengan saya tak tahu perkataan yakin. And then when I start speaking English, they have no clue what I was talking. And if I speak French, of course they have no clue either. So itulah masalahnya kan. Jadi permasalahan ini kita membodohkan. Jadi sekarang ini macam Andrew, kerana satu proses pembaharuan. Saya betul-betul harap satu proses pembaharuan supaya saya berterima kasih. Dan betul macam ini patut. Ini satu area memang selalu saya dengar, saya baca Karang Kraf ini tempat di mana perdebatan berlaku. Kalau di zaman saya dulu tidak ada perdebatan di Semelaya, perdebatan di kampus, dan perdebatan di kampus itu dilaporkan pula di akhbar. So it became a debate, a question. Working paper, kertas-kertas kerja itu seperti kurikulum itu dibincangkan, seminar. Inilah idea. Universiti itu seharusnya tempat gedung. Okey, siapa dari Universiti Melaya sini? Okey, you pergi universiti itu, nampak tak sajak depan Usman Awang? Ada tak? Ada kan? Itu gedung ilmu tak Usman Awang. Bedali bayar dia RM700. Saya tahulah, saya duduk bersama Awang. Lepas tu saya tahu dia beli apa dengan duit tu. Itu rahsia. Okey. Lepas tengok. Ini gedung ilmu. Ini dah tempatnya gedung ilmu. The knowledge tau. The knowledge. Zaman saya dulu the knowledge. Tapi ketika sekarang ni tak ada. Kita ni immense knowledge sekarang ni kita tidak melamar. Jadi saya harap betul-betul satu hari nanti kita semua ini akan beralih daripada Karang Kraf ni. Biarlah Karang Kraf ni melanangkan peranan dia sebagai suara khabar, dan kita akan beralih untuk intellectuality according to siapa tadi?
The Palestinian philosopher, Palestinian writer, Edward Said, Monsieur Edward Said. Let intellectuality itu biarlah kita balikkan ke gemilangan. Bukan tak ada tau, jangan silap faham ya. Bukan moyok seperti sekarang ya. Campus dulu tak, UN, ITM tu tidak moyok ya. They were vigorous, vitality, hidup, bergerak dan maju ketika itu ya. Ini zaman-zaman 50-an, 60-an, 70-an. Ini bukan saya nak angkat sendiri kerana saya berat, tapi saya tahu pensejarahan dia. Dia melahirkan orang-orang, pelbagai-bagai orang. Dia melahirkan Anwar Ibrahim, dia melahirkan Ibrahim, dia melahirkan Ibrahim. Dia juga melahirkan Hishamuddin Ibrahim, dia melahirkan juga Ibrahim Ali. It's okay. Itu menunjukkan keterampilan pembelajaran itu. Keterampilan lah. Berbagai-bagai pandangan diajukan ketika itu, they were trained. Sekarang ini siapa lagi? Kita tak nampak. Jadi kerana itu saya berharap lah. Itulah, saya berharap kembali we go back to the notion seperti saya pasalah Eurocentric tadi kan. Seperti Socrates itu, dia membincangkan kan. The problem is the critical thinking. Saudara-saudari tahu tak? Di Malaysia ini ada berpuluh-puluh universiti. Tak ada satu pun universiti yang mengajar filosofi kecuali Universiti Bangsa Utama. Senyum. Hanya Universiti Bangsa Utama yang mengajar filosofi. You tak ada ijazah, you tak ada graduate, you tak ada saya kerja dengan kalau belajar ini sebab. Tapi you jadi manusia kerana di filosofi. Kita mengajar Al-Kindi, Al-Farabi, semua filosofer kiri, kanan, tengah, semua kita ajar kerana kita nak melahirkan anak-anak bangsa kita, Cina, Melayu, anak semua yang memiliki pemikiran kritis. Pemikiran kritis ni bukannya bermakna anti kerajaan, bukan hanya penyokong. No, critical thinking is a process where you think critically. Bukan you think about other people, but you think critically. Seperti saya dulu tanya cikgu tu, why did you take X to be the number? So that is the beginning of my critical thinking. Tapi saya dah ditekan, no Isham, just take X as the number. So that is the beginning. So we go back to the history of it. The most important thing, paling ustaz sekali, pemikiran kritikal. Siapa nak register Universiti Bangsa Utama, Radio Bangsa Utama di sini. Pemikiran kritikal ya, Saudara Hisham. Tapi betul, seperti yang dikatakan oleh Saudara Hisham, pemikiran kritikal itu bukannya maksud kita objek semua perkara. Bukannya kita katakan tidak boleh semua perkara. Jadi kita berfikir di luar kotak, berfikir secara kritikal dan kritis. Saya sering ditanya oleh kawan-kawan, you masuk universiti, kerja pakai tak apa yang belajar di universiti? Maksudnya kalau belajar komputer di universiti, guna tak apa yang kau belajar? 4 tahun belajar tu, apa berapa banyak, berapa peratus yang digunakan di universiti? Saya sering menjawab, bukan perkara yang kita belajar itu 4 tahun, tapi di universiti kita belajar bergaul, kita belajar bersosial, kita belajar bagaimana dalam masa 3 bulan yang pendek, kita belajar satu subjek yang baru. Itu yang saya selalu jawab kepada kawan-kawan bila bertanya apakah perlunya pergi ke universiti. Tapi saya tidak pasti pada malam ini saya telah diwawkan minda oleh Saudara Hisham dan lebay cool. Jadi saya tidak pasti. Kemudian saya teruskan kepada Cikgu Zamir untuk menceritakan daripada sudut pandangan dia. Baik, bila masuk saya punya turn je, saya rasa berbeza umur. Mereka berdua ni asyik cakap tentang berapa zaman, 40 zaman dulu. Kita kena kembali kepada zaman dulu, kita kena ni. Saya melihat perkara yang berbeza sebab saya mengambil pendekatan bahawa universiti sekarang ni bukannya pemilik ilmu. Sebab apa? Sebab maklumat telah dicairkan oleh Google. Jadi sekarang ni bukan saja pelajar yang menggunakan Wikipedia, tetapi pensyarah juga menggunakan Wikipedia. Jadi kalau kita masih nak kata universiti ini pemilik ilmu, macam mana pelajar-pelajar ataupun individu seperti Steve Jobs ataupun Mark Zuckerberg yang tak habis universiti tapi mereka tampil ke dalam masyarakat dan menyelesaikan masalah masyarakat. Macam mana saya kata menyelesaikan masalah masyarakat? Steve Jobs keluar dengan touchscreen, Facebook, Zuckerberg keluar dengan Facebook dan menyenangkan hidup kita semua. Jadi ini adalah perkara yang tidak kita temui dalam universiti.
iaitu intelektual, ilmu ditinggalkan di library, ditinggalkan di dalam kampus, dan segala macam masalah-masalah di luar, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah politik tidak disentuh oleh ahli akademik. Jadi perkara-perkara ini adalah sesuatu yang saya kira perlu kita fikir, sebab kemunculan masa depan 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan adalah sesuatu yang sangat mencabar. Dan perkara yang harus berlaku di dalam universiti kini sebenarnya adalah perang idea. Ya, kita ada bermacam-macam mazhab, kita ada bermacam-macam aliran dan juga jalur, dan saya fikir selain daripada naratif biasa, subjek-subjek yang diajarkan, perkara yang harus diajarkan di dalam universiti pada hari ini adalah idea bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah kita pada 20 tahun ke hadapan. Bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah humanity kita pada 30 dan juga 40 tahun ke hadapan. Dan saya kira kalau kita asyik kembali dalam circle berkenaan dengan perkara yang sama yang diajarkan 50 tahun ke belakang, diajarkan lagi pada 50 tahun ke depan, kita takkan jadi seperti tamadun-tamadun yang dah bergerak ke hadapan dan menyumbang kepada masyarakat. Sebabnya kalau katakanlah Steve Jobs tidak keluar dengan touchscreen, hari ini kita masih guna Nokia yang kena tekan dan juga BlackBerry. Hari ini BlackBerry juga tu Isyam macam guna Nokia boleh hidup je. Jadi dan perkara yang paling penting yang diperkatakan oleh ahli syariati ialah bagaimana ahli intelektual, ilmuwan yang berada di dalam universiti menjadi jambatan kepada masyarakat dan berhubung dengan masyarakat untuk menyalurkan ilmunya. Dan saya sangat skeptik dengan ilmu tentang scroll dan juga ijazah-ijazah ini, sebab dalam situasi setempat dan juga situasi umum, saya kira academician dan ilmuwan sangat kurang turun ke bawah dan menyelesaikan masalah-masalah. Kita ada banyak masalah isu politik, kita ada banyak pelbagai masalah masyarakat marginal, isu orang-orang yang tertindas, isu pendidikan yang dipinggirkan, dan perkara-perkara ini tidak mendapat perhatian sedikit pun oleh mereka. Tapi mereka asyik berbual tentang falsafah, mereka asyik berbual tentang teori, dan perkara-perkara itu dimasukkan ke dalam jurnal-jurnal ISI dan Scopus yang perlu bayar kalau nak baca. Kemudian kita bercakap tentang satu tamadun yang besar. Kita masih ada setinggan, kita masih ada pelbagai lagi, ada orang yang tak boleh makan, kita masih ada lagi murid darjah 6, tingkatan 1, tingkatan 3 yang tak boleh baca, dan kita bercakap tentang perkara-perkara yang besar. Jadi ini adalah satu retorik dalam perkataan universiti itu sendiri yang menyebabkan kita tertinggal dan juga asyik bermain-main di dalam tempat yang sama. Dan saya fikir antara perkara yang boleh diusahakan untuk mengatasi perang idea ini adalah projek-projek dialog, seperti forum, seperti pelbagai cara lagi. Dan projek-projek dialog ini harus digalakkan di kalangan mahasiswa, dan sebab itu saya setuju dengan Saudara Hisham ni tentang pemikiran kritis. Mahasiswa, kalau kita tengok gerakan mahasiswa sendiri pun asyik bercakap tentang LCD, dia bercakap tentang parking, dia bercakap tentang cafeteria. Bila masa dia nak cakap tentang pendidikan? Bila masa nak cakap tentang masalah sosial? Ya? Jadi kalau circle itu sendiri masih belum boleh keluar, kalau pelajar diajar untuk mengatasi masalah dia sendiri, dan ini akan menyebabkan satu masalah yang lagi besar pada masa depan. Dan malangnya, perkara yang berlaku di sistem pendidikan dalam universiti kita ialah kita mengajarkan persaingan sehingga menyebabkan manusia ini hilang sifat kemanusiaannya. Kalau kau pandai, kau boleh jadi doktor. Yang tak pandai, biarkan dia. So kita kumpulkan murid-murid yang pandai ni. Murid-murid yang pandai ni esok akan beli kereta besar, akan beli rumah besar. Yang tak pandai tu kita biarkan. Jadi perkara-perkara begini adalah suatu projek. Saya malas nak sebut sebenarnya. Projek-projek untuk menjadikan
sosial, culture itu menjadi takut kepada sistem sedia ada. Dan saya kira persaingan yang diajarkan daripada sekolah kepada sekolah menengah, kepada universiti, dan berjangkit pula kepada sekarang ini untuk mengejar ranking. Ya, universiti yang paling baik adalah universiti yang ada banyak jurnal ISI. Ya. Jadi kalau fakulti humanity ni kita tak tahu jadi berapa, jadi kita boleh tanya Dr. Mazli ada berapa ISI dia, ya, berbanding berapa forum yang dia hadir. Dan saya rasa itu akan menyebabkan universiti kita masih terkekang dalam sistem kilang yang menghasilkan manusia yang bergerak hanya tahu untuk jadi apa dan tidak tahu untuk buat apa. Ya? Kalau tanya pelajar tahun 1, tahun 2 yang masuk universiti, dia punya target yang pertama keluar beli kereta, kahwin, beli rumah, settle. Masalah orang sebelah tak tahu, masalah luar sikit daripada kawasan dia tak tahu. Jadi kalau kita masih mengamalkan sistem seperti ini, kita akan melihat pada masa hadapan orang Korea buat macam-macam benda, orang di USA buat macam-macam benda, dan kita akan masih berbincangkan perkara-perkara yang sama, yang berada dalam circle yang sama, berpusing-pusing tanpa mengetahui ke mana hala tuju kita yang sebenarnya. Terima kasih. Masalah dengan sistem KPI ni adalah bila kita meletakkan nombor sebagai sesuatu target. Seperti kata saudara Cikgu Zamir. Jadi Dr. Mazli dalam masa 1 tahun harus menghasilkan 3 jurnal. Jadi Dr. Mazli terpaksa berkos rumus untuk mengeluarkan jurnal itu untuk semata-mata mendapat KPI universiti. Walhal kalau dilihat manuskrip agung dunia seperti contohnya An Inquiry into the Wealth of Nations, Adam Smith menghabiskan masa sehingga 10 tahun untuk menulis manuskrip itu yang dijadikan asas pre-kapitalis dan free market. Jadi sebelum kita beralih ke penggulungan dan sesi soal jawab, saya ingin menjemput penampilan khas daripada saudari Bawani untuk 2-3 minit untuk memberi komen mengenai sajuk ini. Terima kasih. Salam perjuangan, apa khabar semua? Terima kasih kerana bagi 2-3 minit untuk bercakap. Okey, sebenarnya saya lebih gembira kalau forum sebegini diadakan di universiti pada hari ini. Tapi kalau kita tengok di universiti hari ini, jarang ada forum macam ni. Dan juga memang susah student nak muncul untuk berbincang tentang isu-isu rakyat. Saya sangat setuju kata sekolah bukan penjara, universiti bukan kilang. Selalu saya masa belajar dekat UKM, selalu masa keluarkan artikel apa-apa, saya suka cakap student hari ini adalah berasal daripada kilang. Student hari ini adalah satu produk yang dihasilkan untuk mengikut pasaran. Itu yang sedang berlaku di dunia hari ini. Itu yang sedang berlaku di negara kita maupun di dunia. Sebab bagi saya, sistem, masalah dalam sistem. Ramai yang kata sistem kapitalis baik, ada yang kata jahat, ada yang kata sistem sosialis baik dan sebagainya. Itu terpulang pada pandangan setiap individu. Tapi kita rasa jangan letak sistem sosialis ke kapitalis, tapi sistem pendidikan hari ini, sistem yang sepatutnya student sepatutnya mendapat ilmu, tetapi hari ini student menjadi macam nak belajar hanya untuk ikut pasaran. Kita selalu masa kecil tanya, apa you nak jadi? Nak jadi doktor, nak jadi lawyer, nak jadi saintis. Kenapa? Semuanya mengikut keuntungan. Pasaran memberi keuntungan untuk bidang-bidang ini. Itu yang sedang berlaku dalam sistem pendidikan hari ini. Mahasiswa tak bagi. Saya dulu ingat masa ada AUKU, saya masuk UKM, at least student tahu ada AUKU. Tapi dekat student UM, saya berasa sekarang belajar kat UM, student tak tahu apa tu AUKU. Saya tahu mereka pernah sign AUKU. So saya pun fikir, tak tahu AUKU, tapi student masih takut untuk menunjukkan diri, berbincang tentang isu masyarakat, berbincang dengan isu apa yang berlaku di sekeliling mereka. So kenapa? Ada AUKU, tak ada AUKU pun student sama juga. Kerana tapi saya sokong AUKU dimasukkan, tapi saya
sejak di UM sekarang ni, saya selalu fikir kenapa student yang tak tahu tentang AUKU, tak tahu mereka tak tahu AUKU ni sudah diwujudkan untuk menghukum mereka, tapi masih takut juga. Kenapa? Saya rasa semuanya adalah disebabkan sistem pendidikan hari ini yang sudah menjadikan sebagai pelajar sebagai robot. Tadi saudara Richard kata dia tak pernah rasa sekolah sebagai penjara, tapi zaman saya semua rasa sekolah sebagai penjara. 5:30 pagi alarm bunyi kena bangun, 6:30 naik bas, 7:30 sampai sekolah. Kering bunyi, tak kelas 1:30, 2:30 habis. Lepas tu ada sekolah petang, balik rumah 5:06. So kita tak enjoy pendidikan hari ni. Pendidikan yang sepatutnya kita perlu enjoy, kita perlu belajar, tapi kita tak enjoy pendidikan sebab pendidikan hari ini sudah diniagakan. Itu yang sedang berlaku. So saya rasa rakyat perlu sedarkan diri kita. Kita boleh cakap banyak benda, tapi kita perlu ubahkan. Kalau sistem pendidikan hari ini kalau tak diubahkan, kita akan bercakap tentang perkara ini dan ulang-ulang, tapi sistemnya, root problemnya tak diresolvekan. So saya rasa sistem pendidikan hari ini perlu diubah. Dan saya menyokong setiap rakyat perlu mendapat pendidikan. Pendidikan adalah hak rakyat. Dan pendidikan itu perlu dikembalikan. Saya rasa ramai orang setuju sekarang pendidikan perlu diberi percuma. Dalam semua agama kata pendidikan perlu diberi percuma dan tiada sesiapa menjadi mangsa kepada sistem kapitalis ni. Saya rasa satu je, kita pusing-pusing mana lari sana sini pun kita akan datang kepada root problem. Akarnya adalah sistem pendidikan hari ini yang perlu diubah. Dan saya rasa lebih bagus negara kita mampu memberi pendidikan percuma. Saya rasa melalui, sebab saya ramai yang mungkin saya daripada sosialis, saya suka contoh bagi negara Cuba lah. Tapi dekat Malaysia ni ramai neutral, ambil position neutral. Ada ideologi pun mereka takut juga nak beritahu apa ideologi. Itu berlaku daripada sekolah juga, berlaku daripada universiti juga. Student dekat universiti selalu ambil neutral. Alah, apa-apa masalah depan pun tak nak tegur, tak nak tanya, sebab nak ambil neutral. Sebab sistem menjadikan kita sebagai negara Cuba. Ada kawan-kawan yang pernah pergi Cuba, jumpa student dekat sana, tanya doktor ke apa-apa student, apa role you? Mereka student punya pemikiran sana kritikal, analisis yang sangat bagus. Mereka kata negara kita bagi pendidikan percuma, kita lepas habis kita perlu serve kepada country, berkhidmat kepada masyarakat. Tapi pelajar hari ini di negara kita nak belajar, dapat grade baik. Lepas tu belakang tak ada hutang, kena bayar hutang, kena beli rumah, kena beli banglo dan sebagainya. So saya rasa satu je masalah akar. Saya beri arahan untuk 2 minit saja, saya rasa kalau lebih. So kita ubahkan sistem pendidikan. Kita betul-betul pun sistem tu tak ubah, tak ada perubahan. So ubahlah sistem pendidikan negara kita untuk menjadi satu sistem pendidikan yang berkualiti, yang percuma kepada rakyat Malaysia. Dan terima kasih kerana bagi 2 minit. Saya rasa dah lebih. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Bawani, dan kita minta panelis untuk memberikan rumusan sedikit dalam masa 1-2 minit. Saya ada satu perkara je nak cakap tentang 1-2 minit. Okey. Tentang pembelajaran hari ini, kita bersangkutan dengan nilai. Satu persoalan hakiki yang terlalu ramai orang lupa menanya dirinya sendiri, apakah tujuan hidup ini? Jikalau tujuan hidup ini untuk mencari kegembiraan hidup, maka kita tidak perlu jadi doktor, kita tidak perlu jadi ini, jadi itu, kita perlu jadi diri kita sendiri. Ada satu filem yang saya cadangkan wajib ditonton oleh semua anak muda, Easy Rider, oleh Peter Fonda, 1968. Di dalam satu dialog di situ ada dituliskan apabila ditanyakan yang dicakapkan oleh Jack Nicholson. It's a very important dialogue. Jack Nicholson, a very important dialogue. Dia kata masa tu dia main Mr. America. Dia katakan,
it is everybody talking about individual freedom, but they be very worried if they see a free individual. Faham tak? Very deep kan? Itulah, itu Stone punya movie itu tau, rock and roll, tapi falsafah dia tujuh tinggi. Bahawasanya orang semua bercakap tentang hak kebebasan, tetapi mereka akan takut apabila bertemu dengan individu yang bebas. Jadi kerana itu, carilah, kenali diri kamu seperti kata daripada falsafah Cina tu, know your enemy, know yourself. 100 battle, 100 victory. Kenalah dirimu, kenali musuh kamu. 100 pertempuran, 100 kemenangan. Kamu kenali diri. Ini Sufi, ajaran Confucius, ajaran Lao Tse, ajaran falsafah, hidup semua ini adalah untuk mengenal diri. Kerana itu, pembelajaran hari ini adalah pembelajaran sistem kapitalis yang mengajukan nilai-nilai kapitalis. Kerana itu, jika kamu tidak mempunyai rumah, jika kamu tidak mempunyai kereta, jika kamu tidak mempunyai cita, maka kamu dianggap gagal dalam sistem ini. Itu kerana nilai itu. Kerana kamu tidak pernah bertanya kenapa kamu perlu mengikut sistem ini. Saya paling tak suka sekali bangun pagi. Karena itu saya tak suka bangun pagi program kan. Ketika saya dijemput untuk mengajar kuliah di Aswara, saya katakan saya hanya hendak kuliah sesudah pukul 2. Kau boleh bayar aku 10,000, aku tak akan bangun pagi. It's not that. For me, my freedom is more important than your dollar and cent, because I want to live my life. Dan kerana itu, nilai yang diajukan oleh kilang ini, selalu fikirkan kembali, kenapa kamu belajar? Why do you learn? Kenapa kamu perlu jadi doktor? Kenapa perlu kamu jadi arkitek? Do you enjoy? Harus kamu melakukan sesuatu yang kamu suka, and that is better. Kerana sekarang saya kena quote Karl Marx. Nanti kalau tak quote Karl Marx, tak sah forum ini. Maka biarlah saya sahkan forum ini dengan quotation daripada Karl Marx. Dia ni bersunat tau. Dia Yahudi, dia bersunat. Dia jangan cakap kalau tahu dia. Okay, dia kata life is very important. When the socialism come, you can write poetry in the morning, listen to the music, and go fishing. Kamu apabila sosialisme telah diterapkan, kamu boleh mendengar muzik, dan sebelah petangnya kamu boleh pergi memancing. That is what life all about. It's about fishing. Thank you very much. Fishing. Okay. Saya ingat tadi bila kita bincang sekolah dengan universiti, dia ada kaitan. Biasanya pelajar-pelajar yang cerdik akan dapat keputusan baik. Normally itu tabiat alam lah. Jadi pelajar-pelajar yang dapat keputusan yang baik, biasa dalam kerangka pemikiran ataupun dalam kerangka budaya kita, masyarakat kita yang berteraskan pada consumerism ini, yang belajar elok baik semua, dia kena jadi doktor, ataupun jadi engineer, ataupun jadi benda-benda yang dipanggil kerja profesional. Akhirnya yang tak layak nak belajar mana-mana jadi cikgu. Sorry. Ataupun belajar agama macam saya. Jadi macam mana sekolah tak boring? Macam mana sekolah itu tak jadi kreatif? Kerana cream of the society ini tidak turun menjadi cikgu untuk membentuk kanak-kanak pada formative years mereka. Jadi perkara ini yang kita kena ubah, selain daripada sistem, tapi cara berfikir. Jadi dengan keadaan seperti ini, lepas tu bila disebutkan tentang gaji cikgu, sebenarnya gaji pensyarah di Malaysia pun kita cuba bandingkan dengan pendapatan isi rumah dan sebagainya, dan juga cost of living. Gaji pensyarah universiti di Malaysia lebih rendah daripada gaji pensyarah di Afrika Selatan dan juga di India. Sebab itu kebanyakan yang brain ini dia tak akan jadi lecturer macam saya.
Yang brain ni kebanyakan dia akan pergi pada industri sebab lebih promising. Jadi orang yang pergi untuk jadi lecturer ni sama ada dia memang dia cintakan ilmu. Tak boleh, tak ada tempat lain nak pergi lah. Tapi bukan senang ke nak jadi lecturer. Jadi itu isunya. Kita perlu ubah je. Satu lagi persoalan, bila jadi lecturer pula, apa ni Zamir sebut tentang ahli syariati ya. Ahli syariati ni dah satu gagasan yang dibawa. Seperti mana sebelum ni sebenarnya Gramsci dah bawa idea ni, iaitu menjadi public intellectual, ataupun dalam istilah Gramsci disebut sebagai organic intellectual. Organik intelektual yang tidak tunduk kepada mana-mana kuasa, mana-mana hegemoni, sama ada kuasa kerajaan atau kuasa market. Jadi dia kata tugas organik intelektual adalah untuk merubah cara berfikir masyarakat supaya mereka boleh berfikir dengan betul dan mereka sentiasa berinteraksi dengan masyarakat. Ahli syariati dia tak hasilkan apa ISI Journal Article ataupun Scopus, tetapi penulisannya dan kuliah-kuliahnya telah menggegarkan Iran dan membawa kepada revolusi Islam Iran yang kemudian di-hijack oleh golongan Rahabah, oleh golongan Mullah. Tapi nak ceritakan bagaimana ahli syariati membawa gagasan Roshan Fikir. Roshan Fikir iaitu pencerahan kepada masyarakat untuk berfikir, pencerahan kepada golongan agama. Walaupun bapaknya seorang ulama di Mashhad, ulama Syiah, tetapi dia dan bapaknya kenalau keluar dari situ kerana mereka begitu kritis. Dia tak tanya X tu nombor berapa, tapi tanya kenapa kena buat macam gini, dan kenapa mula-mula ni ambil duit ketika orang ziarah kubur kat Mashhad tu. Korupsi di kalangan orang agama kan? Jadi dia mencabar tradisi yang ada. Dan balasan terhadap orang yang mencabar norma yang ada, mencabar tradisi yang ada, dia tak mudah tau. Dia akan jadi seperti mana Albert Camus. Bukannya Albert Camus, bukan sebagai Albert Camus sebutkan sebagai l'étranger. L'étranger maksudnya the outcast, orang yang terpinggir. Ataupun Nabi, rasa tak sebut Nabi tak sah pada hari ini. Sebab Nabi saya Nabi Muhammad. Okay. Jadi Nabi Muhammad ajar kita, dia kata badan Islam garib, wa saya mudu gariban kama badan. Dia kata, dia bukan cerita badak sungguh, dia cerita tentang Islam itu bermula dengan ganjil dan dia akan berakhir dengan ganjil. Maka gembiralah orang-orang yang ganjil. Jadi kalau kita ingin membawa perubahan dalam masyarakat, membawa perubahan dalam negara, kita kena jadi l'étranger, kena jadi ghuraba, kena jadi orang yang pelik, membawa apa yang kita imani, membawa apa yang kita yakini untuk masyarakat berubah ke arah yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Saya suka untuk bawa audiens semua untuk fikir bagaimana 30 tahun dan juga 60 tahun ke hadapan, bagaimana anak-anak kita akan belajar. Sebab di barat pembelajaran menggunakan video games, pembelajaran menggunakan iPad, pembelajaran tanpa buku, wireless education, dan perkara-perkara sebegini belum dapat diaplikasikan oleh setengah negara kedua dan juga negara ketiga, disebabkan oleh mereka tidak boleh menghasilkan teknologi tersebut. Jadi pada satu strata, kita hanya akan kekal menjadi warga pengguna daripada tahun ke tahun dan seterusnya. Jadi kalau kita nak melihat kepada reformasi pendidikan, seperti mana saudari bawah ni katakan, kita tak boleh lari daripada sistem sebab kita dah diinstitusikan. Jadi apabila kita berada dalam sistem, perkara yang harus kita lihat ialah bagaimana guru, bagaimana sistem guru dan juga bagaimana sistem pensyarah dihasilkan dan bagaimana mereka bertindak pada hari ini, dan juga warga guru dan juga warga pensyarah muda yang ada pada hari ini respon dengan segala macam hal dan juga isu yang berlaku pada hari ini. Jadi kalau kita nak tengok kuasa pendidikan itu, saya cadangkan untuk kita lihat bagaimana teknologi membawa kita kepada satu dimensi yang lain. Generasi kita sekarang pasca Facebook, pasca Twitter, dan 2-3 minggu lepas sibuk dengan Harlem Shake, dan perkara-perkara macam ni menjadi norma dan juga trend. Pendidikan
dan juga perkara yang diperbualkan dalam sekitar dunia mereka. Jadi kalau kita nak lihat isu pendidikan ataupun tajuk sebagaimana yang Teach for the Needs bawakan pada hari ini, sekolah bukan penjara, universiti bukan kilang, kita harus segera bergerak ke arah untuk mencipta sistem baharu, bukan berdasarkan sistem yang sedia ada, tetapi kepada bagaimana sistem pada masa depan akan berfungsi. Dan perkara ini begitu sukar sebab Barat sendiri sedang eksperimenkan perkara ini. Jadi kita ni hanya jadi pengguna ni, kita jadi shock sendiri je. Aktivis dalam Facebook ni punya ramai. Dia retweet, dia pergi share, gambar kucing boleh share. Jadi perkara-perkara begini menyebabkan kita jadi seronok tanpa kita sedar. Pendidikan itu sendiri berlaku dalam sistem yang sebegitu. Jadi Barat melihat kepada perkara ini secara besar. Jadi perkara ini, kalau perkara A jadi B, dalam satu masa ada 18 retweet. Okey, apa kesan dia kepada retweet itu? Jadi perkara-perkara sebegini sedang diperbincangkan dan kita pula sedang menggunakan. Macam gimmick tadi lah, kita main tekan je kan. Ada orang tulis dalam forum tu hipster. Apa dia, yelah, mesti dah cool kan. Apa dia, dan saya fikir falsafah pendidikan itu harus direjuvenasi ataupun direfresh oleh warga muda dan juga anak-anak mahasiswa zaman sekarang. Jadi kalau nak buat perang idea ataupun nak buat projek dialog, harus bermula daripada anak muda, harus bermula daripada mahasiswa, harus bermula daripada rakan-rakan sekitar kita. Bukan saya nak katakan kita akan lupakan warga-warga seperti bukan saya nak kata begitu, tapi saya lihat budaya aktivisme itu harus mula daripada kita, sebab kita yang akan memandu dunia ini pada masa hadapan. Dan kalau kita sendiri tidak bergerak ke arah itu, kita hanya retweet, kita hanya share di Facebook, tapi kita tak faham pun perkara itu, kita tak dapat dalami. Dan perkara yang paling asas sekali ialah bagaimana kita bertindak, kita turun ke dalam masyarakat dan melihat jadi masalah masyarakat itu. 30 tahun akan datang pun kita akan berkekal bercakap tentang perkara yang sama dan juga berlingkar pada isu yang sama. Itu saja. Jadi di sini saya ingin mohon maaf jika ada salah silap di sepanjang forum ini, dan masa pun kita dah terlajak lebih 45 minit daripada perancangan asal. Jadi apa-apa kelemahan daripada pihak-pihak kami minta maaf, dan terima kasih kerana menghadiri forum KFDS Sekolah Bukan Penjara, Universiti Bukan Kilang. Hingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.